Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, harap di dalam keadaan yang sihat, bahagia dan gembira bersama keluarga di rumah. Okey, yang penting duduk di rumah. Jangan pergi ke mana-mana dalam tempoh PKP ni. Okey, di samping kita duduk di rumah, jangan lupa untuk kita sentiasa menambah ilmu ataupun cuba melakukan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya macam pagi ni, para pelajar dan ibu bapa serta yang menonton kelas online UPKK pada pagi ni dapat ilmu tentang agama kita sendiri. Contoh macam hari ni Ustazah nak ajar tentang subjek akidah. Subjek akidah ni sangat penting dalam kehidupan kita. So kita tambah ilmu setiap hari dengan apa yang kita dapat daripada Facebook, daripada Instagram, daripada laman-laman web agama. So isi tempoh quarantine kita ni dengan sesuatu yang berfaedah. Di samping kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan ahli keluarga kita. Okey. So, hari ni anda yang baru menonton kelas online UPKK ni, saya nak kenalkan lagi sekali, saya adalah Ustazah Anis, merupakan guru UPKK di Hatimuni Setiawangsa. Hatimuni ni apa ya? Hatimuni ni adalah private Islamic school. Sekolah kafah swasta yang berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. So, dalam tempoh PKP ni, kami guru-guru tak nak pelajar-pelajar kami kosong, tak ada apa-apa yang mereka dapat. So, pelajar-pelajar kami hinangkan dengan kelas-kelas online supaya dapat mengisi masa terluang tu, masa yang ada ni dengan ilmu. Dan insya-Allah 1 April nanti akan ada pula kelas online untuk tahun 1 sampai tahun 6 sampai tahun 4. So setiap tahun start darjah ada kelas yang kita akan isi di page Hatimuni dan Instagram Hatimuni. So panjang lebar Ustazah pagi ni so tanpa kita buang masa, kita akan mulakan kelas online UPKK kita untuk subjek akidah pada hari ini, pada minggu ini, dengan doa penerang hati. Semoga hati kita ni Allah terang, Allah buka untuk terima ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu daripada Allah. Sama-sama kita bacakan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. So siapa ingat minggu lepas kita dah belajar sifat apa dalam subjek akidah tahun 5? Dalam subjek akidah tahun 4. Kita dah ulang kaji, kita dah masuk ulang kaji untuk tahun 4 ya. So minggu lepas kita dah belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Sebelum tu kita dah belajar tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus bagi Rasul. So hari ni Ustazah nak kita sama-sama ulang kaji dan kita pelajari semula tentang sifat mustahil bagi Allah. Di samping tu kita akan ulang kaji sekali dengan sifat wajib bagi Allah. Dan Ustazah akan tambah juga dengan sifat harus bagi Allah. Minggu lepas kita dah belajar 20 sifat wajib bagi Allah. So, hari ni kita akan belajar pula 20 sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil itu adalah sifat yang mustahil, yang tak perlu, yang tak boleh ada pada Allah, yang berpaling. Maknanya takkan sesekali sifat tu ada pada Allah. Sifat tu hanya ada pada
manusia, makhluk macam kita. Sifat tu ada pada ciptaan Allah sahaja. Okey, pada Allah tak ada sifat-sifat tu. Okey, apa sifat-sifat tu? Sifat-sifat tu adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah yang kita pelajari minggu lepas. Okey. So, sifat mustahil bagi Allah pun ada 20. So, ingat lagi tak lagu yang Ustazah ajar minggu lepas? Yang versi Ustazah Anis dengan pelajar-pelajar tu, yang Ustazah Anis ajar pada pelajar tu. Okey. So, sifat lagu tu pun sama. Untuk sifat mustahil, cuba kita ubah kepada sifat mustahil. Okey. So, kita bersedia untuk dengar yang versi sifat mustahil pula? Okey. 1, 2, 3. Sifat mustahil bagi Allah 20 semuanya. Mari kita pelajarinya. Moga Allah rahmati kita. Adamun artinya tiada, hudus artinya baharu, fana artinya binasa, mumasalatuhu lil hawadisi. Bersamaan Allah dengan segala yang baharu, qiyamuhu biwairihi, berdiri Allah dengan yang lainnya. Ta'adudun berbilang-bilang, ajzun artinya lemah, karahatun artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, samamun artinya pekak, a'ma artinya buta, bukmun artinya bisu. Ajizan keadaan Allah yang lemah, karihan keadaan Allah yang terpaksa, jahilan keadaan Allah yang bodoh, maitan keadaan Allah yang mati, asamu keadaan Allah yang tuli, a'ma keadaan Allah yang buta, abkama keadaan Allah yang bisu. Itu adalah sifat mustahil. Sifat mustahil maksudnya bukan, Allah bukan bersifat ini. Allah tidak akan sesekali bersifat mustahil. Allah bukan dalam keadaan yang lemah. Allah bukan dalam keadaan yang bodoh. Allah bukan terpaksa. Allah bukan yang mati. Allah bukan pekak. Allah bukan bisu. Allah bukan buta. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Okey. Begini, Ustazah akan bagi tahu sifat mustahil. Lepas tu kita akan tengok apa pula perlawanan dengan sifat mustahil, sifat wajib lah. So para pelajar, dia perlu para pelajar perlu mengingati, okey, mengetahui, mempelajari, mengetahui dan menghafal. Bila dah hafal kena ingat sifat wajib dan lawannya. Lawannya adalah sifat mustahil. So bila kena ingat sifat-sifat tu dan kena ingat maksudnya, insya-Allah Ustazah jamin awak akan dapat A dalam subjek akidah. Lebih-lebih lagi dalam sifat 20 ni. Dapat A subjek akidah. Amin. Okey. Lebih-lebih lagi pelajar-pelajar yang UPKK, insya-Allah kalau awak hafal, awak rajin menghafal, awak don't give up, awak tak give up untuk hafal untuk subjek akidah ni, insya-Allah awak akan dapat A. Okey? Awak mesti hafal, awak kena ingat dan awak kena sentiasa sebut sampailah awak menjadi lancar dalam subjek akidah ni. Sebab subjek akidah ni subjek yang sangat sukar dan agak payah kalau kita tak betul-betul memahami subjek ini. Okey?
Bukan para pelajar saja, guru-guru pun ramai yang masih lagi tak berapa nak fasih ataupun lancar dalam pengajaran subjek akidah. Sebab apa? Kurangnya kefahaman. So guru-guru pun sebelum kita nak ajar pelajar kita sendiri pun kena faham betul-betul apa yang kita nak ajar pada pelajar. Pelajar lagi lah kena faham apa yang guru-guru dah ajar. Kalau tak faham kena tanya. Okay, boleh tanya di ruang komen. Kalau kalau ada pelajar yang nak tanya. Okey. Kalau ada, okey ni. Okey. Untuk yang pertama adalah sifat mustahil bagi Allah adamun. Okey, adamun. Adamun ni sifat mustahil bagi Allah. Okey, adamun sifat mustahil bagi Allah. Okey. Sifat yang pertama sifat adamun. Maksudnya tiada. Allah tu maksudnya tiada. Betul ke? Tak betul. Okey, mustahil bagi Allah bersifat tiada. Allah itu ada. Allah bukan tiada. Allah itu ada, wujud. Macam mana nak bagi faham Allah tu wujud? Orang tanya, kalau Allah itu wujud, mana dia? Okey, kita boleh tanya balik orang tu. Kalau angin itu wujud, okey tak? Angin kan? Kalau angin itu wujud, mana angin? Itu angin, itu kipas. Kita hanya dapat rasa angin tu, tapi kita tak nampak angin tu. Macam itulah juga dengan kewujudan Allah. Kita tak nampak. Macam tak ada je Allah. Macam tak ada, tak nampak. Memanglah tak ada, tak nampak kan? Kita tak nampak pun. Kita sembah Allah, kita tak nampak Allah. Tapi kita rasa Allah itu ada. Kita kena rasa, kena rasai kehadiran Allah. Macam kita rasa angin. Kita tak nampak pun angin. Angin datang kan? Tak nampak pun angin. Tetapi angin tu ada. Di manakah angin? Tak tahu kan? Maksudnya angin tu adalah. Allah yang menjadikan angin tu. Seperti kejadian Allah. Allah itu ada. Okay? Allah itu ada. Lawannya, mustahil bagi Allah bersifat tiada. Adamun. Tiada. Okey. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah yang kedua adalah hudus. Okey? Hudus. Hudus ni maksudnya baharu. Allah bukan bersifat baharu. Allah tak ada nak mati lepas tu nak hidup balik. Tak ada, dia takkan jadi baru. Nak bertukar kulit ke apa, tak ada. Allah bukan jenis macam tu. Allah bukan bersifat baharu. Mustahil bagi Allah bersifat baharu. Macam kita bersifat baharu. Hari ni pakai baju warna merah, esok pakai baju warna biru. Itulah bersifat baharu. Kita nak sentiasa bertukar. Allah tidak akan bertukar-tukar. Okay? So Allah bukan bersifat baharu. Mustahil bagi Allah bersifat baharu, hudus. Yang ketiga, Allah tidak bersifat fanaun. Fanaun ni maksudnya binasa. Mustahil bagi Allah bersifat fanaun. Mustahil bagi Allah bersifat binasa. Allah tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak akan sesekali binasa. Yang binasa siapa? Kita manusia akan binasa. Alam, bumi, langit semua akan binasa. Okey, para malaikat, syaitan pun akan binasa pada hari kiamat nanti. Yang tidak akan binasa selama-lamanya hanya Allah sahaja. Jadi, mustahil bagi Allah bersifat fanaun. Okey, yang keempat, mustahil bagi Allah bersifat mumasalatuhu lil hawadis. Mumasalatuhu lil hawadis. Okey, sebut sama-sama. Mumasalatuhu lil hawadis. Okey? Apa maksudnya? Bersamaan Allah dengan segala yang baharu. Maksudnya Allah ni sama je dengan benda-benda yang baru, benda-benda yang ada sekarang ni. Benda-benda yang ada dengan kita. Okey? Itu adalah mustahil bagi Allah. Allah tak sama pun dengan apa-apa yang baru, apa-apa yang dicipta. Okey. Yang kelima, qiyamuhu. Maaf silap ya. Qiyamuhu biwairihi. Ustazah silap tulis ni.
Bukan binafsihi ya, biwairihi. Kejap lagi Ustazah akan tulis balik dekat whiteboard. Okey. Qiyamuhu biwairihi, bukan binafsihi. Maaf ya. Binafsihi ni sifat wajib. Sifat mustahilnya adalah qiyamuhu biwairihi. Berdiri Allah dengan yang lain. Allah bukan bersifat perlukan, Allah tidak perlu berdiri di atas kaki orang lain. Macam kita ni, kita berdiri di atas pertolongan Allah. Kita perlukan pertolongan manusia lain. Contoh, kalau kita terkunci dalam bilik air, boleh ke kita nak keluar daripada bilik air yang terkunci tu tanpa bantuan siapa-siapa? Kita perlukan bantuan orang untuk pecahkan pintu tu. Kalau kita nak pecahkan, kita tak pandai kan? So, kita perlukan bantuan orang lain. Okey, kita perlukan bantuan Allah. Apa-apa pun kita buat, kita perlukan bantuan Allah. Tapi Allah tidak perlukan bantuan siapa-siapa. Qiyamuhu biwairihi itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Okey, yang keenam, sifat ta'addudun. Mustahil bagi Allah bersifat ta'addudun. Ta'addudun ni maksudnya berbilang-bilang. Allah tidak berbilang-bilang. Allah tak ada anak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan. Macam ada agama lain. Konon-kononnya bagi tahu Allah ada anak. Namanya Nabi Isa. No. Nabi Isa bukan anak Allah. Nabi Isa itu adalah utusan Allah, iaitu Rasul. Rasul Allah. Bukannya anak. Sebab Allah tidak ada anak. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan. Tak ada orang yang melahirkan Allah. So Allah bukannya berbilang-bilang. Allah bukan bersifat ta'addudun. Okay, mustahil bagi Allah bersifat ta'addudun. Okay, faham? So macam Tuhan orang India, orang kafir kan, orang Hindu, Tuhan dia orang banyak. Awak pernah tengok tak Tuhan orang Hindu? Tak pernah kan? Pernah tengok tak Tuhan orang Buddha? Okay, Ustazah pernah tengok. Okay, Ustazah dulu belajar Ustazah pernah belajar perbandingan agama. Ustazah pernah belajar perbandingan agama, muqaranah al-adyan. Okay, Ustazah pernah belajar tentang perbandingan agama. So, Ustazah dengan kawan-kawan Ustazah, kita orang kena buat research. Okay, kena buat penyelidikan tentang agama-agama lain. Okay, so Ustazah dengan kawan-kawan Ustazah, kami dibawa oleh guru kami, pensyarah kami. Okay, pensyarah kami ke rumah-rumah ibadat orang agama lain. Okay, rumah-rumah ibadat agama lain. So, Ustazah tengok, Ustazah pergi kuil, masuk dalam kuil. Okay, dalam kuil ada banyak sangat Tuhan. Tuhan rupa macam ni, Tuhan rupa macam ni. So, Tuhan ni banyak. Kalau Tuhan nak minta doa ni macam ni, kalau Tuhan nak minta ni macam ni. Okay, Tuhan dia macam-macam rupa. Takut pun ada kan. So, bila tengok tu, takut je. Tengok Tuhan takut. Tahu Tuhan dia orang kan. Sebab menakutkan. So, Ustazah pergi ke kuil Buddha, pergi ke Wat Buddha kan. Lepas tu pergi masuk gereja. Gereja ni macam orang Kristian, Tuhan dia tak ada satu je. Tapi dia kata Tuhan dia tu anak. Maknanya Tuhan dia tu adalah anak Tuhan. So salah. Tuhan tu tidak berbilang-bilang. Allah tidak berbilang-bilang. Allah tu hanya satu, tunggal, esa. Okay, Allah hanya satu. Tuhan kita hanya satu. Tak ada banyak-banyak. Tak ada berbilang-bilang. Okay. Yang ketujuh, ajizun, lemah. Allah mustahil bagi Allah bersifat ajizun. Okay, ajizun, lemah. Mustahil bagi Allah bersifat lemah. Allah yang menciptakan bumi ni. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan planet, angkasa. Allah yang ciptakan semua tu, kenapa Allah nak bersifat lemah pula? Yang lemah tu kita. Kita mana boleh cipta langit? Siapa kat sini boleh cipta langit? Bagi tahu angkat tangan. Siapa boleh cipta awan? Siapa boleh cipta hujan? Tak ada kan? So yang mencipta hujan apa semua tu adalah Allah. Kenapa Allah nak bersifat lemah? Allah tidak bersifat lemah. Tidak sesekali Allah bersifat lemah. Allah mustahil bagi Allah bersifat ajizun, lemah. Okey? Yang seterusnya, yang ke-8 adalah sifat
karahatun. Karahatun adalah sifat mustahil bagi Allah yang bermaksud terpaksa. Okey? Okey? Karahatun adalah sifat Allah terpaksa. Mustahil bagi Allah bersifat karahatun. Mustahil bagi Allah bersifat terpaksa. Allah tidak terpaksa pun nak jadikan manusia ni sebagai makhluk. Allah tak terpaksa pun nak jadikan bumi ni, tak. Kalau dia nak, Allah nak jadikan, Allah akan jadikan. Dia tak ada terpaksa-paksa. Terpaksa ada orang suruh. Macam terpaksa ni macam, contoh kalau kita lah kan, mak kita suruh buang sampah. Alah, terpaksa, rasa macam malasnya. Okey, itu adalah manusia, makhluk. Okey, makhluk ni bersifat terpaksa. Tapi Allah mustahil bersifat terpaksa. Okey, karahatun. Okey, seterusnya Allah. Okey, Allah mustahil bersifat apa? Jahlun. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun. Seterusnya, mustahil bagi Allah bersifat jahlun. Okey, jahlun. Allah bukan bersifat jahlun. Jahlun ni maksud dia apa? Jahil ataupun bodoh ataupun tak pandai. Allah mustahil bersifat jahlun. Jahlun ni hanya ada pada sifat manusia. Allah tidak bersifat jahlun. Mustahil. Allah adalah bersifat ilmun. Ilmun mengetahui segala-galanya. Allah bukan bodoh, jahil. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun. Okey, seterusnya. Mustahil bagi Allah bersifat mautun. Mautun maksud dia mati. Allah tidak bersifat mati. Allah tidak akan mati. Tidak akan sesekali Allah mati. Sebab Allah ini hidup selama-lamanya. Yang mati hanyalah makhluk Allah. Alam, penciptaan. Penciptaan Allah semua akan mati dan musnah. Tetapi Allah tidak akan mati. Allah hidup selama-lamanya. Okey. Sifat mustahil bagi Allah yang seterusnya adalah somamun. Somamun. Mustahil bagi Allah bersifat somamun. Somamun maksudnya tuli ataupun pekak. Allah maha mendengar. Allah tidak pekak. Allah tidak tuli. Mustahil bagi Allah bersifat somamun. Okey. Seterusnya, mustahil bagi Allah bersifat umyun. Buta. Allah tidak bersifat buta. Allah bukan bersifat umyun. Umyun ni buta. Hanya makhluk Allah sahaja yang buta. Allah mustahil bersifat umyun. Umyun maksudnya apa? Buta. Okey, seterusnya Allah mustahil bersifat bukmun. Allah tidak akan sesekali bersifat bukmun. Allah tidak bisu. Allah itu berkata-kata di dalam wahyu yang telah disampaikan kepada umat manusia. Allah berkata-kata di dalam ayat Quran. Allah berkata-kata dalam ayat Quran. Allah tidak bisu. Okey? Jangan kita anggap Allah itu bersifat bukmun. Allah tidak bisu. Allah bersifat kalam. Okey. Seterusnya, Allah tidak bersifat ajizan. Keadaan Allah tidak lemah. Allah bukan dalam keadaan yang lemah. Allah itu dalam keadaan berkuasa. Allah itu berkuasa. Allah tidak bersifat ajizan. Allah tidak bersifat karihan. Mustahil bagi Allah bersifat karihan. Apa maksud karihan? Keadaan Allah yang terpaksa. Allah tidak dalam keadaan terpaksa pun. Okay? Allah sentiasa bersedia. Allah sentiasa berkehendak dengan apa yang Allah nak jadikan. Kalau Allah nak jadikan, Allah jadikan. Allah takkan rasa terpaksa. Allah bukannya terpaksa. Keadaannya bukan terpaksa. Kejadian Allah bukan di atas kemahuan siapa-siapa. Kita ni sahaja yang ada sifat ini. Sifat kaunuhu karihan bukan sifat Allah. Kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan bukan sifat Allah. Mustahil bagi Allah bersifat jahilan. Keadaan Allah yang jahil. Bukan, Allah tidak bersifat jahil. Mustahil bagi Allah bersifat jahilan. Mustahil bagi Allah bersifat maitan. Allah tidak bersifat mati. Keadaan Allah tidak mati. Allah itu sentiasa dalam keadaan yang hidup. Yang seterusnya,
mustahil bagi Allah bersifat asamma. Asamma keadaan Allah yang pekak tuli. Allah tidak akan berkeadaan dalam pekak dan tuli. Allah sentiasa dalam keadaan mendengar. Dia mendengar semua rintihan, suara-suara hati manusia, suara-suara makhluk dalam dunia ni semua Allah mendengar. So Allah bukan dalam keadaan asamma, bukan pekak dan tuli. Allah tidak bersifat kaunuhu a'ma. Keadaan Allah tidak buta. Allah bukan keadaan yang buta. Mustahil bagi Allah bersifat buta. Keadaan Allah yang buta. Mustahil bagi Allah bersifat keadaan dalam buta. Dan yang terakhir, mustahil bagi Allah bersifat kaunuhu abkama. Mustahil bagi Allah bersifat dalam keadaan Allah yang bisu. Allah bukan bisu. Allah tidak akan sesekali berada dalam keadaan bisu. Ini 20 sifat mustahil bagi Allah. Okey. Kita akan sambung di whiteboard. Okey, Ustazah dah tulis. Okey, ini adalah sifat mustahil dan sifat wajib. Okey, sifat wajib dan sifat mustahil. Ini adalah 20 sifat wajib dan ini adalah 20 sifat mustahil. Okey, Ustazah dah susun daripada nombor 1 sampai nombor 20. Ini pun sama, nombor 1 sampai nombor 20. Jadi, kita ikut urutan macam Ustazah susun. Okey. Adamun. Adamun adalah sifat mustahil. Apa maksud dia tadi? Adamun adalah maksud dia tiada. Hudusun baharu. Fanaun bina se. Mumasalatu lil hawadis. Apa tadi mumasalatu lil hawadis? Bersamaan Allah dengan dalam bersamaan Allah dengan segala yang baharu. Qiyamuhu biwairihi. Berdiri Allah dengan yang lain. Ta'addudun artinya berbilang. Ajizun artinya lemah. Karahatun artinya terpaksa. Nampak tak? Kalau tak nampak nanti Ustazah akan ambil snap gambar ni dan letakkan sebagai nota. Okey, jahlun bodoh, mautun mati. Somamun ni apa? Pekak ataupun tuli. Umyun apa? Buta. Bukmun bisu. Ajizan keadaan Allah lemah. Keadaan Allah terpaksa. Jahilan keadaan Allah maitan keadaan Allah asama keadaan Allah yang apa ni? Asama yang pekak. A'ma keadaan Allah yang buta.
Dan abgama keadaan Allah yang bisu. Okey, ini adalah sifat mustahil. Okey, faham tak? Okey. Yang seterusnya sifat wajib pula. Okey, wujud artinya ada. Hidam, sedia, baqa kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah ataupun berbeza bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah dengan sendiri. Wahdaniyah, esa ataupun tunggal. Kudrah, kuasa. Iradah, berkehendak. Ilmun, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berkata. Qadiran, keadaan Allah. Yang berkuasa. Muridan, keadaan Allah. Berkehendak. Sami'an, keadaan Allah. Aliman, keadaan Allah. Mengetahui. Hayyan, keadaan Allah yang hidup. Sami'an, keadaan Allah yang mendengar. Basiran, keadaan Allah yang melihat. Dan yang terakhir, keadaan Allah yang berkata. Okey, ini adalah sifat mustahil dan sifat wajib bagi Allah. Okey, dan yang terakhir ada satu sifat harus bagi Allah. Apa sifat harus bagi Allah? Sifat harus bagi Allah ialah Allah itu bersifat harus pada hak Allah Ta'ala, iaitu mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu. Okey? Allah itu bersifat mengadakan sesuatu ataupun tidak mengadakan sesuatu. Maknanya harus tiada atau tiada. Maknanya Allah ni harus bersifat ada atau tiada. Allah bersifat boleh mengadakan ataupun mentiadakan. Itu ada harus bagi Allah. Sifat harus bagi Allah ialah harus bagi Allah mengadakan sesuatu ataupun tidak mengadakan sesuatu. Okey, boleh faham? Itu adalah sifat Allah. Maknanya Allah, kalau Allah nak jadikan, Allah akan jadikan. Kalau Allah tak nak jadikan pun, Allah berkehendak, Allah berkuasa untuk melakukan. Okey, itu sahaja untuk sifat mustahil bagi Allah. Dan ini adalah sifat wajib berlawanan dengan sifat mustahil. Ini sifat yang tidak perlu ada pada Allah, memang mustahil ada pada Allah. Dan sifat ini sahaja yang wajib ada pada Allah.
Dan Ustazah harap semua yang menonton boleh faham. Jika ada kurang faham atau apa-apa boleh tanyakan soalan di bahagian ruangan komen. So, Ustazah akan usaha untuk menjawab soalan-soalan daripada semua. Okay, itu sahaja daripada Ustazah. Jika ada apa-apa kesilapan boleh terus beritahu, dan kita akan cuba perbaiki kesilapan dalam ilmu akidah ni, sebab ilmu akidah ni sangat penting. Jika ada kesalahan, tolong betulkan. Okay, Ustazah hanya menyampaikan apa yang Ustazah faham, dan Ustazah cuba ringkaskan untuk pemahaman para pelajar dalam menjawab UPKT. Dan para pelajar diminta untuk hafal sifat wajib dan mustahil bagi Allah berserta dengan makna. Okay, kalau boleh hafal, boleh ingat, anda adalah pelajar yang sangat bagus. Dan insya-Allah Ustazah doakan pelajar-pelajar semua dapat faham dan dapat praktikkan sifat ni dalam hidup, dan dapat cemerlang dalam pelajaran, serta dapat 8A dalam UPKK pada tahun ini, untuk pelajar tahun 5 pada tahun ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.